Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah, ini kelas yang pertama kita untuk belajar sejarah melalui atas talian. Jadi video ni kamu akan tengok melalui YouTube ataupun melalui kamu atau ibu bapa kamu yang download video ustaz ni lah. Okey, jadi hari ni insya-Allah seperti biasa ustaz akan ajar subjek pada kamu, subjek sejarah. Okey, subjek sejarah untuk tahun 5. Tahun 5 dah. Hari tu kita belajar pasal pengenalan sejarah untuk unit 1. Tetapi untuk kali ini agak berbeza bagi sesiapa yang masih belum ada buku, boleh dapatkan di sekolah. Okey, ini adalah buku sejarah tahun 5. Okey. Ni buku sejarah tahun 5, ada gambar. Gambar apa ni? Untuk silap ustaz ni gambar istana negara kot. Kalau tak silap ustaz lah. Okey. Jadi kita akan mulakan pembelajaran kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Okey, insya-Allah kita akan belajar selama 20 minit je. Ustaz nak buat 20 minit je. Insya-Allah kalau sempat kita habiskan, kalau tak sempat kita tak habiskanlah unit 1 ni. Okey, buka muka surat 2. Okey, muka surat 2 ni. Unit 1, Institusi Raja Payung Negara. Apa yang akan kita pelajari? Muka surat 3 yang atas tu, pengertian raja dan kerajaan. Apa tu raja? Apa tu kerajaan? Kamu kena faham apa dia. Okey, yang kedua adalah konsep wahdat di antara raja dengan rakyat. Raja dengan rakyat. Okey. Yang ketiga adalah maksud daulat dan derhaka. Okey. Yang keempat, kedudukan dan peranan raja-raja Melayu dahulu dan kini. Kita akan tengok perbezaan dia. Okey. Yang kelima adalah negara-negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja pada masa ini. Okey, alhamdulillah. Kita buka muka surat 4. Muka surat 4. Muka surat 4 kamu tengok ada gambar tu. Okey, kita baca satu persatu insya-Allah. Raja berdaulat tonggak kerajaan. Raja atau sultan merupakan pemerintah tertinggi bagi sesebuah kerajaan berdaulat. Maksud dia raja dengan sultan ni yang dia paling tinggi sekali. Okey, dalam kerajaan, contoh kita ambil Malaysia lah, paling tinggi sekali adalah raja atau sultan lah. Okey, kalau mungkin nama dia berbeza tapi maksud dia sama. Contoh dia kalau kat Malaysia ni kita pakai agung lah. Okey. YDPA yang di-Pertuan Agong. Itu pangkat paling tinggi kat Malaysia. Okey. Bukan Perdana Menteri. Perdana Menteri dia ketua kerajaan, tapi yang paling tinggi sekali adalah Agong, yang di-Pertuan Agong. Okey. Manakala tadi raja atau sultan merupakan pemerintah tertinggi. Itu maksud dia. Okey. Kerajaan pula maksud dia negeri atau negara yang ditadbir secara sah. Secara sah, bukan secara tak sah. Okey, tengok apa cikgu dia cakap. Tahukah kamu institusi raja diwarisi sejak zaman kerajaan Melayu awal? Okey, kedudukan raja terletak pada hierarki teratas dalam sistem pemerintahan kerajaan Melayu awal pada masa dahulu. Raja atau sultan ialah ketua negeri yang mentadbir rakyat dan kerajaan baginda. Okey, lepas tu ada pelajar dia tanya kan, cikgu, betulkah raja menggunakan gelaran sultan selepas kedatangan agama Islam? Betul Shima. Yang tanya tadi tu nama dia Shima. Okey. Betul Shima, dia kata. Hampir semua raja Melayu menggunakan gelaran sultan. Ingat, dia cakap hampir semua. Maknanya dia ada setengah tempat yang tidak menggunakan sultan. Okey, jadi selepas merdeka, institusi raja terus diwarisi dan menjadi identiti negara. Kita perlu menghormati dan menghargai institusi raja sebagai warisan negara. Tak banyaklah negara yang ada raja. Contoh kita boleh ambil adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya kan kita dah belajar. Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, itu semua kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Tapi sekarang mereka dah tak ada Indonesia dah tak ada dah raja. Habis dah. Okey. Bila tak ada raja digantikan dengan Republik Indonesia. Okey. Jadi presiden mereka yang peneraju utama negara.
Maknanya dia yang buat segala benda. Okey, kalau dekat Malaysia ni, agung masih peneraju utama negara. Dia panggil sultan atau raja yang mengikut pada perlembagaan. Okey, Perdana Menteri adalah diibaratkan macam orang kanan lah, orang kanan raja lah, yang menguruskan hal ehwal kerajaan lah. Okey. Muka surat 5, payung negeriku. Raja atau sultan berperanan sebagai ketua negeri bagi memastikan keamanan dan keharmonian dalam negeri sentiasa terjamin. Kini terdapat 9 buah negeri yang mengamalkan institusi raja. Ketua negeri-negeri tersebut menggunakan gelaran yang berbeza-beza. Okey. Dekat Malaysia kita ada berapa negeri? Itu soalan pertama. Kamu cari sendiri. Okey. Baguslah, semangat sikit nak belajar, kena nak cari sendiri. Okey, daripada negeri-negeri tu, okey, kita ada negeri-negeri yang ada dalam Malaysia ni. Senang je, buka ambil gambar daerah Malaysia tu, tengok ada berapa bucu bintang tu ataupun berapa jalur dalam jalur gemilang tu. Okey. Tetapi hanya ada 9 buah negeri yang masih mengamalkan institusi raja. Kiranya bukan semua negeri ada. Okey. Apa dia negeri-negeri yang masih mengamalkan sistem raja ni? Yang pertama, Perlis, Kedah, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Kelantan dan juga Terengganu. Cukup 9, kan? Okey. Daripada banyak-banyak ni kan, hanya 2 negeri yang tidak menggunakan gelaran sultan. Okey, negeri apa? Perak? Salah. Perak masih menggunakan sultan. Sebab tu kita panggil Sultan Perak. Siapa dia nama Sultan Perak kita? Sultan Nazrin. Bagus. Okey, 2 negeri yang Ustaz maksudkan tadi adalah, yang pertama adalah Perlis. Perlis. Yang kedua Negeri Sembilan. Perlis dia guna perkataan apa? Gelaran dia. Betul. Gelaran dia adalah raja. Okey. Dan Negeri Sembilan dia menggunakan Yang di-Pertuan Besar. Okey, Yang di-Pertuan Besar. Ustaz, macam mana dengan negeri-negeri lain? Negeri-negeri lain dia adalah, nanti Ustaz akan cerita. Sebagai warisan negara, institusi raja amat penting kepada kita semua kerana menjadi asas dalam pembentukan negara pada hari ini. Kita seharusnya menyanjungi dan menghargai institusi raja dengan sepenuh hati. Okey, tahukah anda? Tengok, tahukah anda tu? Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah tidak mempunyai institusi raja. Mereka pakai apa? Mereka pakai Yang di-Pertuan Negeri yang dilantik sebagai ketua negeri. Oleh Yang di-Pertuan Agong. Maksud dia agung yang akan lantik 4 orang yang akan dijadikan sebagai Yang di-Pertuan Negeri. Untuk negeri mana tadi? Pulau Pinang atau Penang, Melaka, lagi apa lagi? Sabah dan Sarawak. Alhamdulillah. Manakala bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, wilayah Persekutuan Labuan diketuai oleh YDPA, Yang di-Pertuan Agong. Kira agung yang kuasa penuh. Okey? Tengok dia kata apa? Di Negeri Sembilan rajanya digelar sebagai Yang di-Pertuan Besar, manakala Perlis gelaran raja dikekalkan untuk pemerintahnya. Okey, kita teruskan dengan muka surat 6. Raja ditaati dan dihormati. Sikap taat setia rakyat terhadap raja telah terjalin sejak zaman dahulu lagi. Dalam buku Sulalatus Salatin yang kita belajar tahun 4 itu kan, wa'adat atau perjanjian yang termeterai antara raja iaitu Seri Teri Buana dengan rakyat, iaitu damang lebar daun, menjadi asas pembentukan sikap taat setia tersebut. Rakyat berjanji untuk memberi taat setia kepada raja. Raja pula berjanji untuk memerintah rakyat dengan adil dan saksama. Okey, tengok dia punya percakapan. Perjanjian Patik mohonkan anugerah ke bawah duli yang maha mulia. Segala hamba Melayu jikalau ada dosanya ke bawah duli, Patik pohonkan jangan ia fadihatkan, dinistakan yang keji-keji. Jikalau patut pada hukum syarak bunuh tuanku, jangan duli tuanku aibi.
aib. Dia punya perkataan dia aib. Okey. Kabullah hamba akan janji paman itu, tetapi hamba pun minta janji juga daripada paman. Hendaklah oleh segala anak cucu hamba jikalau ada salahnya sekalipun atau zalim jahat pekertinya, janganlah segala hamba Melayu itu derhaka dan menitikkan darahnya ke bumi jikalau mereka itu akan cedera berundur hingga takluk negerinya juga. Baiklah tuanku, tetapi jikalau anak cucu duli tuanku dahulu mengubahkan, anak cucu patik pun berubahlah tuanku. Baiklah paman, kabullah hamba akan wa'ad itu. Tadi dia ada sebut fadihat. Fadihat adalah perbuatan yang mencela lah. Okey, syarak kamu tahulah, hukum mengikut agama Islam termeterai dipersetujui. Nista, kata-kata menghina paman pula adalah panggilan untuk lelaki yang dihormati atau lebih tua. Dalam yang percakapan mereka ni, kita susah sikit nak faham sebab dia banyak menggunakan bahasa-bahasa yang dulu kala. Okey, apabila negara merdeka, konsep wadat tersebut dimaktubkan dalam prinsip kedua rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Oleh itu, kita sebagai rakyat haruslah memberi taat setia yang sepenuhnya kepada raja atau sultan. Wadat atau wa'ad ni bermaksud perjanjian taat setia. Okey, ataupun kalau dalam Islamnya kita panggil bai'ah. Okey, kamu tahu kisah apabila wafatnya Rasul yang paling kita sayang, iaitu Rasul akhir zaman, Rasul terakhir dan juga kekasih Allah, iaitu Nabi Muhammad SAW. Okey, jadi Sayyidina Umar Al-Khattab telah ada orang yang telah membai'ah beliau untuk menjadi khalifah yang pertama, tetapi dia kata selagi adanya Abu Bakar As-Siddiq, aku malu. Lebih kurang bukan betul-betul ya, lebih kurang lah dia cakap aku malu untuk menjadi khalifah lah. Sebabnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni seperti yang kita tahu, yang As-Siddiq, nama As-Siddiq ni pun kira dah hebat dah kan. Orang yang mula-mula yang percaya segala apa yang Nabi cakap. Sahabat baik Nabi juga. Okey. Jadi itulah, waktu itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq naik untuk bai'ah. Bai'ah ni lebih kepada aku janjilah. Perjanjian taat setia lah. Okey. Muka surat 7, raja berdaulat. Raja atau sultan merupakan ketua bagi sesebuah kerajaan yang perlu ditaati dan disanjungi oleh rakyat jelata melalui wadat antara Seri Tribuana dengan Demang Lebar Daun. Lahirlah konsep daulat dan derhaka. Apa yang dimaksudkan daulat? Daulat ialah lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaannya. Raja atau sultan yang berdaulat mempunyai kewibawaan, sifat peribadi yang unggul dan kebijaksanaan tinggi untuk memerintah. Itu maksud dia daulat. Dia adalah lambang kekuasaan tertinggi raja lah. Lambang kekuasaan raja tersebut. Okey. Seterusnya derhaka. Derhaka bermaksud keingkaran rakyat terhadap titah dan perintah raja atau sultan. Rakyat yang menderhaka akan dikenakan hukuman yang setimpal. Derhaka ni ingkar arahan, tak ikut apa yang raja nak. Okey. Raja berdaulat memastikan keamanan dan kesejahteraan terpelihara sepanjang masa. Rakyat dapat hidup aman dan damai di bawah naungan baginda. Okey, kita tengok. Tahukah anda perkataan daulat berasal daripada perkataan Arab, iaitu daulah. Daulah bermaksud negeri atau kerajaan. Rakyat yang menderhaka dikatakan akan ditimpa tulah atau bencana. Tulah ni benda-benda yang buruk lah. Benda yang buruk. Apa-apa yang buruk tu dikategorikan sebagai tulah. Okey, muka surat 8 pula insya-Allah. Perubahan pada institusi raja.
Kita tengok terus nombor 1. Institusi raja pada zaman kerajaan Melayu awal. Raja atau sultan ialah ketua kerajaan negeri baginda. Raja atau sultan ni mempunyai kuasa mutlak. Maksud kuasa mutlak ni kuasa penuh. Kuasa yang kira orang tak boleh persoalkan. Kenapa buat ni, kenapa buat tu, tak boleh persoalkan. Okey, kuasa mutlak. Segala dasar berkaitan dengan pentadbiran, perundangan, kehakiman dan hubungan diplomatik ditentukan oleh raja atau sultan. Okey. Pentadbiran lah, cara pengurusan dan sebagainya. Perundangan, undang yang ditetapkan macam sekarang ni PKP kan, ditetapkan PKP, itu dulu raja yang berperanan, yang menetapkan. Okey, kehakiman, pernah tengok dalam mahkamah kan, ada hakim kan, itulah kehakiman pun masih raja mempunyai kuasa penuh. Dan hubungan diplomatik ni lebih kepada hubungan antara negara ataupun antara negeri dengan orang yang besar-besar kan. Pernah Ustaz dah cerita kan sebelum ni, dalam waktu kamu tahun 4 gitu kan. Tapi raja ni bukanlah dia buat seorang-seorang, tapi dia ada pembesar-pembesar yang akan membantu dia. Kita ambil senang cerita dia dalam sekolah. Ustaz Fadil merupakan guru besar, betul? Tapi ada 3 lagi orang yang dipanggil penolong kanan. Guru penolong kanan ni yang akan bantu Ustaz Fadil untuk menguruskan sekolah kan. Itulah. Okey, tengok pula nombor 2. Ini waktu mula-mula sekali tau, zaman kerajaan Melayu awal, mula-mula sekali. Ini yang kedua ni adalah institusi raja pada zaman penjajahan British. Ingat British pernah jajah Malaysia, British pernah jajah tanah Melayu. Seterusnya Jepun, lepas tu kembali kepada British, dan barulah kita merdeka. Maksud merdeka adalah kita perintah negara kita sendiri. Okey. Institusi raja pada zaman penjajahan British, raja atau sultan dikekalkan sebagai ketua negeri. Dia tak ubah pun, masih sama. Raja atau sultan ni masih jadi ketua negeri. Raja atau sultan tidak mempunyai kuasa mutlak. Tadi ada kuasa mutlak, sekarang tak ada dah. Kuasa dia terhad dah. Hanya benda-benda tertentu sahaja yang dia boleh berkuasa. Raja dan sultan merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri baginda. Okey, maksudnya macam sekarang pun sama. Raja dan sultan ni hanya ketua untuk agama Islam dan ketua adat. Okey. Dan pihak penjajah British ni telah melantik satu penasihat British untuk menguruskan kerajaan. Pentadbiran negeri ni orang British yang uruskan. Dari segi cukai, dari segi segala benda lah. Segala benda yang berkaitan dekat kerajaan ni semua diuruskan oleh penasihat British. Tu maksud dia dah sekat lah kuasa raja. Okey, nombor 3, raja, institusi raja pada zaman pendudukan Jepun datang tu. Raja dan sultan dikekalkan sebagai ketua negeri. Raja dan sultan tidak mempunyai kuasa mutlak juga. Tak sama juga macam British, dia tak ada dah kuasa mutlak. Raja atau sultan hanya merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Maksud dia masih kekalkan apa yang British buat. Cuma Gubernur Jepun menguruskan pentadbiran negeri-negeri Melayu. Sebelum ni penasihat British, sekarang Gubernur Jepun pula. Gubernur Jepun pula yang uruskan. Okey. Pada masa kini sampai sekarang ni, okey, institusi raja selepas merdeka hingga kini, sistem raja berperlembagaan diperkenalkan. Maksud dia raja ni boleh menguruskan apa yang ditaklukkan dalam perlembagaan. Kuasa-kuasa baginda adalah terhad dalam seperti mana yang diikut dalam perlembagaan lah. Kuasa raja atau sultan adalah tertakluk di bawah perlembagaan negeri. Pentadbiran negeri diketuai oleh Menteri Besar dan dibantu oleh Majlis Eksekutif. Okey, kalau kamu tahu, macam contoh kita ambil kat Perak. Okey, kat Perak kita ada Menteri Besar Perak dan Esko yang membantu Menteri Besar Perak untuk menguruskan pentadbiran. Okey. Institusi yang di Pertuan Agong diperkenalkan selepas merdeka. Kiranya institusi yang di Pertuan Agong ni kiranya nak lantik antara raja-raja ni siapa yang akan jadi agung. 9 orang raja Melayu dipilih sebagai yang di Pertuan Agong secara bergilir. Kan kita tadi dah cakap ada 9 orang
sultan atau raja dia, dan mereka ni akan dipilih bergilir, okey, sampai satu masa Sultan Kedah pula naik jadi yang di-Pertuan Agong, sampai Sultan Kedah habis giliran dia, naik pula Sultan Perak. Macam itulah bergilir jadi yang di-Pertuan Agong. Okey, pentadbiran negara diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Okey, Perdana Menteri maksud dia Perdana Menteri lah, macam sekarang ni Tan Sri Muhyiddin Yassin kan, dibantu oleh menteri-menteri yang lain. Itulah untuk pentadbiran negara. Sikit lagi kita bagi habis juga. Okey, muka surat 10. Institusi raja di dunia. Bukan Malaysia sahaja masih ada institusi raja di dunia ni. Masih ada negara-negara lain yang masih mengamalkan institusi raja di dunia. Okey, contoh-contoh negara yang diberitahu dalam buku ini, dalam muka surat 10 dan 11 ni, ada 5 negara lagi yang masih mengamalkan institusi raja di dunia ini. Yang pertama adalah Malaysia, yang kedua adalah Thailand, yang ketiga adalah United Kingdom, yang keempat adalah Maghribi, dan seterusnya Denmark. 5 negara ni masih mengamalkan institusi raja. Okey, dan pemerintahan beraja merupakan corak pentadbiran tertua kat dunia. Daripada zaman dulu memang raja yang berkuasa kan. Raja menjadi tonggak utama dalam sistem pemerintahan beraja. Kini terdapat 43 buah negara di dunia termasuk Malaysia yang masih mengamalkan institusi raja. Yang Ustaz bagi tahu tadi ada 5, tapi sebenarnya masih ada 43 buah negara lagi yang masih mengamalkan institusi beraja. Okey. Nampak gayanya setakat itu sahaja. Alhamdulillah kita dah habis. Seperti yang Ustaz selalu tekankan, kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya Ustaz. Okey, dengan cara macam mana? Pertama sekali, kamu boleh tanya Ustaz melalui ibu bapa kamu WhatsApp Ustaz. Yang kedua, kalau ibu bapa kamu sibuk, ada kerja dan sebagainya, kamu tulis apa soalan kamu nak tanya Ustaz. Nanti buka sekolah, kamu boleh tanya Ustaz. Boleh? Okey. Ustaz lupa nak bagi tahu, Ustaz waktu kita belajar melalui atas talian ni, Ustaz mengamalkan 3 jenis cara untuk belajar dengan Ustaz lah. Yang pertama adalah belajar melalui video, macam mana kamu tengah tengok sekarang ni lah. Okey, belajar melalui video maknanya kamu tengok video Ustaz dan kamu dengar apa yang Ustaz cakap dan kamu cuba fahamkan dengan membaca buku. Okey, yang kedua adalah nota. Ustaz akan bagi nota, kamu kena salin nota tu. Ustaz tak nak kamu photostat dan tampal, okey? Sebab apa? Kalau kamu photostat dengan tampal, kamu dah tak baca dah. Dan ingatan kamu akan cepat lupa lah. Kiranya kamu akan lupa apa yang Ustaz bagi tahu. Okey? Yang ketiga adalah modul. Okey? Ustaz dah sediakan modul untuk kamu. Modul ni akan digunakan bila Ustaz bagi tahulah. Okey? Modul ni hanyalah soalan yang kamu kena jawab. Okey? Hanya soalan sahaja. Ustaz bagi soalan tu, tujuan Ustaz untuk memastikan kamu faham apa yang Ustaz ajar. Okey? Dan Ustaz nak tahu tahap prestasi kamu. Okey? Adakah Ustaz ajar ni faham ke, hidup ke dan sebagainya lah. Okey? Faham Okey. Alhamdulillah. Okey, setakat tu je. InsyaAllah nanti kita dah habis belajar untuk bab 1 ni, nanti Ustaz bagi nota, kamu salin nota tu. Untuk modul ni jangan buat lagi. Okey, jangan buat lagi. Ustaz tak bagi tahu lagi, okey? Okey, setakat tu je. Kita tutup ataupun kita tangguh. Okey, kita tangguh pembelajaran kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.